Baik ya, kita mulakan hadis 815 ya. Siapa nak mula baca? Silakan. Okey, sila. Ya. Baik ya, catatkan 815 hadis sah. Matan dilarang menjual dan menghibahkan hibah dan menghibahkan walak yang belum didapatinya. Hukum haram dan tidak sah. Walak ni ialah hamba. Ya, hamba macam mana? Ya, hamba ni tuan dia nak memerdekakan. Tapi syaratnya, ya, hamba tu dia kena bayar kepada tuannya. Contohnya kena bayar 300 lah kepada tuannya, maka dia pun merdeka. Tapi hamba ni tidak mampu. Lalu dia minta tolong kepada orang yang sanggup memerdekakan dia. Contohnya Umar memerdekakan dia. Jadi Umar ni dia mewarisi harta hamba ni. Kalau hamba ni dia ada harta dan merdeka, dia buat duit, ya. Dia buat harta. Harta tu milik Umar. Ya. Harta tu akan jadi milik Umar. Itu dia dikatakan walak. Walak ni siapa yang memerdekakan hamba? Ya, hamba warisan, harta warisan hamba tu adalah milik dia. Dan diterangkan di sini 815 dilarang menjual dan menghibahkan walak yang belum didapati. Jadi tak boleh. Seseorang tu nak jual dia, dia nak menghibahkan dia. Hibah ni nak bagilah pada orang. Sedangkan walak tu belum didapati pun. Cakapnya, kau nak beli walak tak? Padahal walak tu belum ada lagi. Jadi cara jual macam ni haram. Tidak sah, benda yang tak ada. Ya? Jadi kalau nak rujuk walak balik, hadis 809 ya. Hadis sebelumnya. Baik, sambung. Siapa nak baca seterusnya? Siapa nak baca buka mic ya. Yang baca buka mic. Siapa nak baca? Sambungan tadi 8. Okey. Sila.
Okey. Catatkan 816. 816 hadis sah. Matan, dilarang jual beli dengan lemparan. Hadis 816 ya. Dilarang jual beli dengan lemparan dan dilarang jual beli yang belum ada ketentuannya. Bracket disebut goror ya, goror. Gin roro. Goror. Seulang ya, hadis 816 hadis sah. Matan, dilarang jual beli dengan lemparan dan dilarang jual beli dengan yang belum ada ketentuan. Disebut gharar. Hukum haram dan tidak sah. Baik, contohnya, dia jual tanah. Kau lempar, ya selemparan kau itulah harga dia. Ya. Jadi cara ukuran tu main lontar ya, dengan batu. Ya. Jadi cara macam itu adalah haram. Sebab ya, satu lemparan dan letakkan harga. Satu lemparan ni harganya sekian. Contohnya satu lemparan 30.000 contohnya. Jadi adakah semua orang ya melontar dengan baik? Tak ada. Ya. Kena pula tersandung ke, lemparannya dekat saja. Jadi ini hukum haram ya. Yang kedua yang tidak tentu. Tak tentu lagi disebut sebagai gharar, gelap. Ya. Macam buah-buahan yang belum tentunya berbuah, tentunya menjadi, kita tak boleh pajakkan dia atau jual dia. Ya. Sedangkan dia masih berbunga, macam tu tak boleh. Kecuali dah yakin nampak buah yang melekat, ya. Tu boleh. Tapi kalau masih berbunga, hebat bunganya, tapi belum tentu melekat, ya. Jadi di situ kita tidak boleh jual dulu ataupun pajakkan dulu. Itu dikatakan sebagai gharar, ya. Dan menjual ikan, yang ikan tu masih dalam sungai, sama juga, ya. Siapa nak beli ikan sembilang, saya nak 1 kilo, 2 kilo, ada yang apa, semua dah dia ambil, ya, dia punya duit dulu. Tapi ikan tu belum dicari lagi kat sungai. Ingat senang ke nak cari ikan sembilang? Ada orang tempat sampai 10 kilo. Ya. Kalau dalam kolam, logik lah. Memang ada. Itu dah tentulah dalam kolam. Tapi dalam sungai, nak dapatkan seekor pun mati sehari belum tentu dapat. Ya. Ini pula 10 kilo. Semua orang dah ambil deposit dah. Dah bagi deposit dah. Ya. Jadi ini namanya gharar. Ya. Masih gelap. Masih tak tentu. Okey, siapa lagi nak sambung 817? Silakan. Jarun. Oh, jauh daripada mic.
Okey, sila, sila. Baik, cantikkan ya 817. Hadis sah. Matan dilarang menjual barang yang belum tentu perhitungannya. Hukum haram. Baik. Maksud di sini, seorang yang membeli bahan makanan dari pedagang lain, maka ia tidak boleh menjual kepada pembelinya sebelum barang-barang tersebut benar-benar telah ditimbang atau disimpan kembali secara tepat. Jadi menjual atau menjual belikan barang yang baru saja dibeli dari orang lain tanpa ditimbang atau diukur kembali adalah haram. Maksud dari larangan ini adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan antara penjual pertama dengan pedagang yang membelinya, kerana ia boleh menimbulkan perselisihan. Jadi sebab itu, pastikan timbangan itu betul. Contohnya daripada pemborong. Pemborong, dia satu bakul. Itu tidak ditimbang. Dikira langsam, kata orang, lamsam, satu bakul. Kemudian, pembeli, dia jual lagi pada orang lain, dengan cara tidak ditimbang. Itu tidak boleh lah. Maknanya, sukatan tu ada, kalau sukatan, tentukan sukatannya. Kalau timbang, perlukan timbangannya. Macam itulah. Supaya tidak jadi perselisihan. Nanti ada orang dapat lebih, ada orang dapat banyak, harga sama. Dah jadi perselisihan. Kenapa harga saya macam ni tapi yang dia punya tu banyak tapi murah. Aku punya sikit tapi mahal. Jadi jadi perselisihan. Inilah keadilan dalam Islam dalam hal jual beli. Lagi 818, siapa nak baca? 818. Okey. Silakan, siapa-siapa boleh. Ahmadu wan Nasa'i. Wasohahahu Tirmidzi. Ibn Hibban.
818. Oh, ada satu lagi lah. Kita baca. 819. Wali Abi Daud. Ya. Carikan 818, 819. Hadis lemah. Matan. Dilarang jual beli dengan dua syarat. Dilarang jual beli dengan dua syarat. Dalam satu kali jual beli. Bracket. Umpamanya tunai 1,000. Tunai 1,000. Koma. Hutang 1,500. Tunai 1,500. Sorry. Utang. Utang 1,500. Tunai 1,000. Saya ulang, umpamanya tunai 1,000, koma, hutang 1,500. Tutup bracket. Hukum sebab mubah. Sebab mubah. Baik, dalam hadis ini kita kena pandang kedudukan hadis ya. Kedudukan hadis lemah. Jadi hadis ini lemah. Lemah ni tidak boleh jadikan sebagai syarat ya untuk diikuti. Jadi ya, sebab dalam hadis ini kita tidak boleh membuat satu syarat dalam satu jual beli. Kalau kamu nak beli barang ni tunai 1,000. Ya, tapi kalau nak utang 1,500. Dalam hadis ini tak boleh. Sedangkan hadis ini adalah lemah. Ya, dhaif. Ya. Jadi artinya ya mubah, mana boleh dalam hal jual beli demikian. Maknanya kalau hutang lebih mahal daripada tunai. Itu tidak salah. Itu hukumnya mubah. Ya, dibolehkan. Jadi hadis yang kita baca itu dia punya kedudukan darjat lemah atau dhaif, ya. Baik, 820. Siapa nak baca 820? 820. Sila. Kejap. Bunyi bising. Okey, Ajar Ati buka mic. Nak baca, silakan. Nanti ya, kejap ya. Buka mic Ajar Ati. Hadis 820 dari Amr Sa'ad dari namanya dari namanya ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak halal pinjam dan bank dan tidak halal duit sahabat dalam sama berjualan dan tidak halal antara dari barang yang ia tidak halal dan tidak halal
Ya. Catatkan hadis ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Mana ada pembicaraan ni, mana dia punya komen panjang lah daripada ulama-ulama hadis komen dia. Ya. Itu mana ada pembicaraan. Ya. Ada komen panjang. Matan 1, 2, 3, 4. Jadi nombor 1 dulu. 1, dilarang meminjam sesuatu lalu dijualnya dengan harga yang murah. Saya ulang, dilarang meminjam sesuatu lalu dijualnya dengan harga yang murah. Nombor 2, dilarang jual beli dengan 2 syarat. Macam di atas tadilah. Nombor 3, dilarang mengambil keuntungan dari yang tidak dapat dijamin. Empat, dilarang menjual sesuatu yang belum ada pada kita. Yang belum ada pada kita. Hukum sebab nombor 1, 3 dan 4 adalah haram. Sedang nombor 2 lil irsyad. Sedang nombor 2 lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan. Untuk pimpinan. Lil irsyad tu. Okey. Kita semak balik kedudukan hukum-hukum ini. Baik, nombor 1. Nombor 1, nombor 3, nombor 4. Tu satu hukum. Nombor 2 lain hukum. Jadi nombor 1 yang haram ni. Nombor 1, nombor 3, nombor 4 ni haram. Pertama, dilarang meminjamkan sesuatu lalu dijualnya dengan harga yang murah. Ya. Kita minjam barang. Ada orang nak beli, kita pun jual. Ya. Dengan harga yang murah. Bila tuannya tanya, mana barang yang saya nak ambil barang yang kau pinjam itu. Lama kau pinjam, tak bulan-bulan kan? Ya. Lah, saya dah jual. Ya. Berapa kau jual? RM25. RM25, saya beli 200 lah. Kau jual RM25. Dah jadi satu pertelingkahan. Ya. Jadi itu dia kata haram. Kita pinjam, kenalah pulangkan. Yang kita jual ni apa sal? Ya.
elok je dia jual. Ya. Patutlah tadi balik-balikkan, tadi pulang-pulangkan, senyap je. Ya. Nombor 3, dilarang mengambil keuntungan dari yang tidak dapat dijamin. Mana pelaburan-pelaburan yang membawa kepada tak dijamin keuntungannya. Seperti melabur di tempat yang banjir. Ya. Tahu kawasan tu banjir biasanya. Ya, kita melaburlah dengan kononnya akan mendapat keuntungan daripada pertanian itu. Tengok-tengok ya, waktu time nak menuai, ya, hujan tak betul-betul, banjir. Habis semua tanaman. Jadi di situ adalah pelaburan-pelaburan yang tidak dijamin keuntungannya. Itu janganlah buat. Ya, hukumnya haram. Lagi nombor 4, ya, dilarang jual sesuatu yang belum ada pada kita. Kita belum ada kat kita, kita dah jual. Ya. Jadi hal itu tidak boleh. Ya. Contohnya siapa nak ya, nak kereta, ya, nak kereta terpakai murah-murah, padahal tidak ada pada kita. Ya. Jadi orang bagi deposit kat kita. Ini salah, haram. Dan lain-lain lah, kiaskan lain-lain. Ya. Itu haram. Yang irsyad nombor 2. Nombor 2 tu, ya, dengan 2 syarat. Dilarang menjual beli dengan 2 syarat. Itu maknanya dibolehkan. Bukan haram, dibolehkan. Mana hukumnya mubah atau lil irsyad macam tadi untuk pimpinan. Kalau tunai 1,000, ya, kalau ansur 1,500, itu biasalah. Mana dibolehkan dalam jual beli itu, ya, tidak haram. Okey, siapa lagi nak baca sambungan 821? Buka mic, siapa nak baca? Buka mic. Siapa tak nak ke ajar arti boleh baca. Tak apa. Nah, betul. 820A. Betul lah tu. Betul tu. Teruskan. Tapi ini hanya lanjutan daripada 120. Letakkan je nombor dekat 820. 820A. Letak dekat 820. Sama hukum dia. 821 pula boleh baca. Teruskan aja arti 821. Cantikkan ya. Ni 821 hadis lemah. Matan
dilarang urban. Ain ra ba alif nun. Urban. Ain ra ba alif nun. Urban. Dilarang urban, yaitu memberi cengkeram dengan perjanjian bakinya akan dibayar dalam beberapa waktu. Apabila luput dari waktu yang tertentu, cengkeram itu hilang. Dan jual beli dibatal. Hukum sebab mubah. Baik, dalam mempelajari hadis ni, dia tengok hadisnya hadis apa? Hadis lemah. Jadi bila hadis lemah, matan tu isi hadis. Jadi matan isi hadis tu tidak boleh diikut. Tengok pada hukum. Hukumnya macam mana? Hukumnya boleh. Mubah. Mana urban ni, dalam hukum ni dilarang. Tak boleh ada cengkeram. Tapi hadisnya lemah. Jadi kita jangan ikutlah hadis lemah. Jadi hukum sebenarnya adalah mubah, boleh. Maknanya kita nak beli barang. Biasanya kita nakkan barang itu dan kita punya duit tak cukup. Kita bagi cengkeram supaya barang tu jangan hilang. Jadi saya bagi cengkeram dulu ni 500. Nanti baki 500-nya 2 hari ni saya datang balik, 2 hari saya ambil. Itu nama cengkeram. Tak ada salahnya. Sebab kalau tak dibagi cengkeram, barang tu tidak jadi hak kepada kita. Sebabnya tuan punya barang ni kalau kau tak bagi cengkeram, dia boleh tawarkan kepada sesiapa. Jadi di sini darjatnya lemah. Dalam hukum tak boleh atau dilarang memberi cengkeram. Sebenarnya boleh. Okey. Minang. Iyalah. Sebab itu Nabi larang kita meminang pinangan orang lain. Itu dilarang. Nabi larang. Kecuali dia dah putuskan, baru boleh kita pinang macam tu. Okey, sambung lagi. 822. Siapa nak baca buka mic Okey. Siku saya, lalu saya berbalik. Maka yang lebih kurang yang dibutuhkan Ya.
822 catatkan hadis sah. Matan dilarang menjual hadis sah. Hadis sah. Matan dia dilarang menjual barang di tempat dibelinya sebelum dibawa keluar. Hukum haram. Contoh yang senang nak dipahami. Ya, kita beli barang. Ya. Contohnya di pasar. Di pasar A. Kita beli barang. Kemudian kita keluar pintu pasar tu, ada orang nampak barang kita. Lalu dia kata, cantiknya barang ni. Boleh saya beli tak? Boleh. Ya. Kemudian kita tawarkan harga dia mahal. Ataupun 2 kali harga yang ada. Ya. Kita pun jualkan. Kemudian, orang yang membeli ni, dia merayau-rayau dekat pasar tu. Dia tengok barang yang sama dia beli. Begitu murah. Okay, dia rasa dia sudah kena tipu, melampau sangat harganya. Sudah kena tipu. Jadi hal macam ini adalah Rasulullah larang. Kalau nak jual, kita dah keluar jauh daripada pasar tu. Macam contohnya, dia beli di KL, jual di Seremban. Ya, contohnya macam tu. Ya, macam dah di luar kawasan. Itu tak apa. Ya, jangan kita jual dekat dengan yang kita beli. Jadi bila harganya tidak bersamaan atau terlampau mahal, ya, itu menjadikan tidak ada keberkatan dalam jual beli. Ya. Itu senang dipaham macam tu. Baik, ya. 823. Siapa baca ni? Siapa baca? Kena buka mic. Ya, Wan Zaitun. Wan Zaitun. Tahu apa dengar? Tahu apa dengar? Kejap ya, saya tutup. Ni buka balik nanti ya. Kejap. Kejap. Okey. Zaitun buka mic. Mic buka. Tarik sikit kamu mulut. Okey. Okey. Ya. Okey ya, kita semak semula ayat hadis 823. Ya. 823 ya, catatkan ya. Hadis boleh dipakai. Matan, wang dinar boleh ditukar dengan wang dirham.
asal sama nilainya. Hukum mubah. Hukum mubah. Artinya, dalam hal ini, ya, kalau tak ada dalam Islam hal yang demikian, jadi sudah tentu Islam tidak dikatakan sebagai agama yang lengkap. Tapi ternyata memang Islam ni agama yang lengkap. Sehingga apa? Sehingga pertukaran mata wang pun ada. Ya, dibenarkan dalam Islam. Asal ya harganya sama. Kita pergi luar negara. Ya, kita pergi India. Kita kena tukar mata wang India. Ya, kita pergi Arab Saudi. Kita kena tukar ya nilai Arab Saudi. Ya, rial Arab Saudi. Jadi, ya, kalau tak ada hukum ini, jadi artinya ya Islam ni tidak lengkap. Atau mungkin ada orang mengatakan haram kita tukar wang dengan wang. Ya. Sebenarnya boleh. Ya, mubah. Boleh. Ya, asal nilainya sama. Sekarang ni kalau kita 100, ya, Arab Saudi berapa? Ya, Arab Saudi sekarang ni. Kalau kita tukar 100, ya. Kita punya duit pun dah kecil sekarang ni. Ya. Dulu pernah kalau 100 rial, kita pun dapat ya 100 lebih pun ada dulu. Ya. 100 ringgit, kita dapat 100 rial lebih. Kemudian turun ya ke 80. 100 ringgit kita dapat 80 rial. Jadi sekarang ni pun tak tahu turun lagi. Ya. Jadi macam tu artinya dibolehkan. Itu nilai mata wang. Ya, pertukaran mata wang. Ada dalam Islam. Ya. Lagi, kita sambung lagi. Hadis 824. Siapa nak baca? Buka mic ya. Nak baca. Siapa? Silakan buka mic. Mic buka. Nak baca. Okey, sila. Okey, catatkan ya. 824 hadis sah. Matan, dilarang memuji barang dagangan. Dilarang memuji barang dagangan supaya orang tertipu. Dalam bracket tulis najas. Najas, ya. Hukum haram. Jadi ya najas. Najas, N-A-J-A-S, najas. Tengok pada Arabnya. Anin najsi, najas. Ujung hadis. Okey. Jadi, ya, barang yang tidak baik. Kadang orang puji-puji baik, bagus, elok. Ya. Bila kita dah beli,
Ya, rupanya ya barang ni tak elok. Ya, ini juga dikatakan sebagai penipuan dalam berniaga. Ya, buah-buah dinampakkan, diperlihatkan, oh cantik-cantik, elok-elok. Ya, bila dibagi, bukan buah tu, buah belakang yang dikorek tu, kat belakang. Ya, yang dah bercampur dengan yang busuk-busuk. Namun dia nak rugi, tak nak. Maka dicampurlah dengan yang lama-lama. Jadi di depannya dinampakkan cantik-cantik. Ya. Nah, bila dicedokkan yang belakang yang sudah bercampur. Ya, balik kita rasa hampa. Kerana apa? Banyak yang tak baik. Ya, durian pun macam tu. Ya. Dipuji-puji durian tu eloklah itu ini. Buka tak lagi, tak dibuka pun. Balik rumah semua banyak yang busuk. Ya. Banyak yang tak baik. Ya. Jadi semua ni, baik barang apa pun, ya kita puji-puji, hukumnya adalah haram. Tapi boleh kita mengatakan, ya, ya yang ada ni eloklah, tapi tak tahulah pula nanti sampai rumah, ya. Yang ni, tapi yang sedia ada ni memang eloklah. Ya. Dan ya, kalau biasa kalau barang-barang elektrik ni dia ada jaminan. Ya. Kalau buah-buahan kadang mana ada orang nak bagi jaminan. Tapi kalau dia sanggup bagi jaminan lagi baguslah. Kalau tak elok tak apa, bawa sini. Ya. Tu boleh tukar. Cantiknya. Beli kat Muar, bawa ke Salam. Ya, sampai Salam benda buka-buka durian tak elok. Oh, boleh tukar, nak pergi Muar balik ke? Nak pergi Muar balik. Nak tukar. Ya. Sedap sangat cakap. Boleh tukar kalau tak elok. Ya. Beli kat Muar, bawa ke Salam. Ya. Pasal 2-3 biji tak elok, kita nak patah balik ke pergi Muar. Ya. Jadi tak logik macam tu. Ya. Tapi kalau nak puas hati, bawa lah Tupperware. Ya. Buka, masukkan Tupperware. Tentu elok tak elok, dah tentu. Balik puas hati. Kalau buah-buah ni masih dalam apa lagi, kita tak tahu elok ke tidak. Entah-entah ada yang tak diisi. Ada juga jenis durian yang dia punya buah dia cantik besar. Tapi satu biji pun tak ada. Ada jenis pula durian macam tu. Ya. Tak ada tak ada biji langsung. Satu biji pun tak ada. Ruas. Ada ulas tu adalah juga. Ini langsung tak ada. Ada yang ditunjukkan, ada tunjuk dalam video-video tu ditunjukkan. Cantik buah dia besar, tapi tak ada isi. Ya. Ada pula durian macam tu. Cempedak ya. Kadang isi tak ada. Okey lagi, siapa nak baca satu lagi? Ya. Baik, catatkan 825 hadis sah. Matan dilarang muhaqalah, muhabarah dan sunayyah.
kerana gelap. Hukum haram. Hukum haram. Baik ya. Semak semula. Cuba catatkan ya, muhaqalah. Buat nota ya. Muhaqalah ialah menjual biji-bijian yang masih pada pohon atau ranting atau menjual tanaman dengan cara borong. Kemudian nombor 2, muhabarah. Muhabarah iaitu menyerahkan sawah atau ladang kepada seseorang untuk ditanam dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Nokta. Sunaya ialah menjual sejumlah barang dengan mengecualikan bahagian tertentu yang masih belum jelas. Nokta. Cara tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan muhaqalah, muhabarah, sunaya, ya, dia sebenarnya hanya sebagai istilah jual beli yang ia perlukan kepada huraian macam tadilah. Ya. Jadi huraiannya panjang. Jadi tak boleh kita jual beli cara muhaqalah yang masih belum jadi, ia masih putik lagi, ia belum menjadi buah. Itu semuanya adalah dikatakan sebagai haram. Ya. Begitu juga dengan muhabarah, menyerahkan sawah tapi ditanam dibagi dua. Mana boleh bagi dua? Ya, pengusaha dengan tuannya. Ya, pengusaha mesti ada bahagian 3. Dia kena bagi 3. Pengusaha 1, pengusaha 2, ya, tuan punya 1. Sebabnya kenapa 2? 2 ni mana modal?
Ya. Kalau bagi dua, ya tak adil lah. Ya, modal pada orang yang mengusahakan, ya, dan kadang dimakan dek modal, pengusaha pun tak dapat. Kalau bagi dua dengan tuan, jadi bagi tiga. Ya. Itu baru betul. Ya. Sunaya, ya, menjual sejumlah barang, tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak jelas lagi. Itu juga hukumnya haram. Ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Ya, Sadaqallahul Azim.